Kita biasa mendengar tekanan darah rendah pada seseorang, namun apa pula tekanan darah rendah untuk sakit darah tinggi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperkatakan tentang tekanan darah rendah untuk sakit darah tinggi, mari kita perhatikan kepada penyebab tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah juga boleh dibahagikan kepada beberapa kategori, sama ada kita bercakap tentang tanda organ, tanda bahaya ataupun tanda kritikal pada sakit darah tinggi. Tekanan darah rendah boleh terjadi kepada orang awam di mana nilai tekanan darah yang rendah ia bukan penyakit. Kebiasaannya, nilai bacaan tekanan darah mereka adalah 90/60. Tekanan darah rendah pada sakit darah tinggi akan memberikan tanda penyakit. Mari kita perhatikan penyebab pada tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah boleh berlaku apabila doktor merawat nilai sistolik. Tekanan darah rendah juga boleh berlaku dengan pertambahan masa pengambilan ubat darah tinggi. Tekanan darah rendah juga boleh berlaku jika ubat pelbagai diberikan kepada pesakit. Dan ada juga keadaannya bila doktor merawat tanda yang mengelirukan. Jadi mari kita perhatikan satu persatu penyebab-penyebab tersebut. Apabila merawat pesakit darah tinggi, maka sentiasa perhatikan nilai diastolik. Namun ada juga keadaannya bila nilai sistolik yang tinggi dan doktor telah memulakan dengan ubat darah tinggi untuk sakit-sakit tersebut. Kekuatan jantung yang lebih besar diperlukan untuk mengekalkan darah ke otak. Jadi seorang tua dengan sistolik yang tinggi tidak perlu dimulakan dengan ubat darah tinggi. Ada juga keadaannya yang dipanggil white coat syndrome, di mana bila pesakit berjumpa dengan doktor, nilai sistolik dan nilai diastolik mereka kedua-duanya tinggi. Ada juga keadaannya bila aktiviti-aktiviti tertentu akan menambah kekuatan jantung yang menyebabkan sistolik makin tinggi. Stres, sakit, bersenam, semua itu boleh menyebabkan aktiviti jantung bertambah. Jadi jika ubat dimulakan untuk mereka ini, tanda awal tekanan darah rendah akan muncul. Apa yang berlaku apabila doktor merawat nilai sistolik? Pesakit dimulakan dengan ubat, apa yang berlaku adalah sistolik menjadi semakin tinggi sementara diastolik kekal normal ataupun makin rendah. Jadi apa yang berlaku adalah ubat darah tinggi akan membuka saluran darah utama secara maksima dan akhirnya membuka saluran darah cabang. Kekuatan jantung perlu ditambah untuk mengekalkan darah ke otak. Jadi bila sistolik semakin tinggi, lebih banyak ubat darah tinggi ditambah untuk sakit ini. Ini akan menyebabkan tanda-tanda tekanan darah rendah muncul. Jangka masa rawatan juga akan menyebabkan bukaan saluran darah menjadi semakin longgar. Pada seseorang sakit darah tinggi, saluran darah mereka sempit. Selepas mereka dirawat, saluran darah akan terbuka menjadikan nilai diastolik normal. Bila pesakit dirawat, saluran darah yang sempit, terbuka lama-lama, saluran darah tidak akan lagi sesempit asal. Ubat sepatutnya perlu dikurangkan untuk sakit-sakit ini. Namun, jika ubat serupa diteruskan, tanda awal tekanan darah rendah akan muncul. Dengan perubahan masa, ubat perlu dikurangkan. Jadi pada pesakit darah tinggi yang sihat, dengan nilai diastolik kurang daripada 80 ataupun nilai sistolik melebihi daripada 160, maka dos ubat perlu dikurangkan. Namun jika ubat serupa diteruskan, tanda-tanda tekanan darah rendah akan muncul. Merawat dengan satu jenis ubat untuk pesakit darah tinggi akan menyebabkan pesakit tersebut selesa. Namun, jika lebih banyak ubat ditambah, tanda-tanda tekanan darah rendah akan muncul. Jadi, ubat darah tinggi ada yang memiliki dos yang tinggi, ada yang doktor merawat dengan lebih daripada satu jenis ubat, ada yang merawat dengan satu jenis ubat, namun di dalam ubat tersebut ada 2-3 jenis ubat di dalam satu tablet. Ada juga pesakit yang dirawat dengan ubat untuk mencegah penyakit seperti ubat anti kolesterol dan ubat cek darah. Bila ubat pelbagai diberikan, tanda-tanda tekanan darah rendah akan muncul. Ada juga pesakit yang datang dengan tanda yang mengelirukan menyebabkan doktor merawat dengan ubat darah tinggi untuk merawat tanda tersebut.
Jadi bila pesakit datang dengan tanda sakit belakang tengkuk, sentiasa perhatikan nilai diastolik. Jika nilai diastolik 90 hingga 110, sakit tersebut dirawat dengan ubat darah tinggi, ia akan kembali sihat. Namun, jika pesakit dengan diastolik 60 hingga 90, dirawat dengan ubat darah tinggi, tanda-tanda tekanan darah rendah akan muncul. Tekanan darah rendah adalah sesuatu yang mengelirukan. Mari kita perhatikan dulu bagaimana pembahagian tanda-tanda tersebut mengikut organ. Perhatikan tanda otak, tanda organ-organ lain, organ yang akan meminimalkan kerusakan. Mari kita mulai dengan tanda otak. Bila darah yang minimal sampai ke otak, maka sakit belakang tengkuk akan dirasai. Semakin kurang darah yang sampai ke otak, maka organ-organ kecil di otak tidak akan dapat bekalan darah yang ia perlukan. Organ kecil di otak adalah mata dan telinga. Sakit akan rasai senak di dalam mata. Bila darah yang sampai ke otak tidak pergi ke bahagian telinga dalam yang mengawal keseimbangan, maka pesakit akan dapat tanda postural hypotension ataupun penyema musing dan vertigo. Jika semakin minimal darah yang sampai ke otak, maka darah perlu dikekalkan kepada bahagian otak mengawal organ-organ penting, sementara darah ke bahagian memori akan dikurangkan. Yang itu menyebabkan ada setengah-setengah sakit darah tinggi yang menjadi hilang ingatan. Pun oleh kerana aliran darah yang sangat-sangat perlahan kerana bukaan saluran darah terlalu longgar, pesakit memberikan tindakan yang lambat terhadap bahaya. Tanda organ lain boleh pergi kepada tanda usus di mana pesakit hilang selera makan, kemung perut ataupun angin. Otot juga akan mengalami keadaan kebas jari-jari tangan, terutamanya tangan kiri, dan juga sakit tumit di waktu pagi. Otot juga akan mengalami keadaan sakit seluruh badan. Bila tanda-tanda tekanan darah rendah ini muncul, maka ada tindakan-tindakan tertentu yang perlu dilakukan oleh badan untuk meminimalkan kerosakan. Pada waktu malam, semasa jantung berehat dan otak berehat, darah yang minimal yang dijemur ke otak menyebabkan jantung perlu berdenyut dengan lebih kuat dan lebih cepat untuk mengekalkan darah ke otak. Ini yang menyebabkan pesakit terjaga daripada tidur, denyutan jantungnya dapat didengar dan dirasa berdebar-debar jantung. Otak tidak dapat berehat, dia akan kekal berjaga dan tidak dapat kembali tidur pada waktu malam. Sementara buah pinggang akan mengeluarkan ubat yang berlebihan, menyebabkan pesakit kerap kencing pada waktu malam, sehingga akhirnya dia jadi kurang kencing dan akhirnya tidak kencing langsung. Jadi apa yang berlaku adalah ada pesakit yang sihat, ada pesakit yang sakit. Jadi tanda-tanda tekanan darah rendah tidak akan datang secara serentak. Tanda-tanda ini akan muncul satu persatu bergantung pada isi padu darah yang diterima. Bila otak tidak mendapat tekanan darah yang ia perlukan, dia akan dapat sakit belakang tengkuk ataupun postural hypertension. Sedangkan organ lain tiada tanda penyakit. Setelah pengagihan darah berlaku, otak mendapat cukup tekanan darah, maka sakit belakang tengkuk hilang, sedangkan organ lain juga tiada tanda penyakit. Ada juga keadaannya, usus akan mendapat tanda penyakit. Seseorang akan rasa kembung perut ataupun angin, tidak lalu makan ataupun hilang selera makan. Bila lebih banyak saluran darah yang terbuka, otak tidak mendapat bekalan darah yang ia perlukan, ia akan mengalami keadaan vertigo. Ia juga boleh mengalami keadaan senak di dalam mata. Organ-organ lain yang juga tidak mendapat cukup bekalan darah akan mula memberikan tanda penyakit. Seseorang akan dapat sakit tumit terutama pada waktu pagi kerana sewaktu malam bila badan kita berehat, darah tidak akan pergi ke bahagian organ yang jauh daripada jantung, menyebabkan seseorang akan rasa sakit tumit pada waktu pagi. Untuk membekalkan darah ke otak juga, maka darah tidak akan pergi melalui saluran darah yang berliku, di mana untuk membekalkan darah ke bahagian tangan kiri, darah perlu melalui saluran darah yang untuk membuat U-turn. Jadi ini menyebabkan minimal darah yang sampai ke tangan kiri menyebabkan dia akan rasa tebas jari-jari tangan, terutamanya tangan kiri. Bila keadaan semakin tidak terkawal, bila bukaan saluran darah menjadi sangat-sangat longgar,
otak mendapat tekanan darah yang minimal, maka seseorang akan hilang daya ingatan dan juga ia akan terjaga dan tidak dapat kembali tidur pada waktu malam. Jantung berdegup dengan lebih laju menyebabkan pesakit merasai seperti ada orang bermain gendang di dalam dadanya dan pesakit akan merasai sakit seluruh badan. Ada pesakit yang sihat. Pesakit yang sihat kerana buah pinggang mereka sangat efektif untuk mengeluarkan ubat yang telah menjadi racun di dalam badan. Keadaan normal bila seseorang tak bangun untuk kencing malam ataupun bila perlu untuk bangun kencing malam, ia akan bangun kencing malam sekali. Jika pesakit bangun kencing malam lebih daripada sekali, itu menunjukkan ubat yang berlebihan dan ubat itu perlu dikeluarkan daripada badan dengan cepat. Jadi buah pinggang semasa kita berehat pada waktu malam, ia akan terus bekerja dan bangun kencing malam lebih daripada sekali adalah tidak normal. Namun apa yang berlaku jika keadaan ini berterusan? Buah pinggang yang bekerja dengan teruk siang malam, akhirnya tidak akan mampu untuk bekerja dengan lebih kuat. Ini akan jadi kurang kencing sehingga tidak kencing langsung. Dan ini keadaan dipanggil chronic renal failure. Pada waktu ini juga, ubat-ubat yang berlebihan tidak lagi mampu dikeluarkan oleh buah pinggang. Tanda-tanda tekanan darah rendah, tanda bahaya dan tanda kritikal akan muncul. Terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga habis. Boleh subscribe. Bertemu lagi di video-video yang seterusnya.